Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Hadani dari SMK Datuk Bendahara CM Yusof Tanjung Tualang. Dalam video ini kita akan membincangkan subjek matematik tingkatan 5 KSSM iaitu bab 4 matematik pengguna percukaian. Dalam topik ini ada satu standard kandungan iaitu percukaian dan kita akan memfokuskan dua standard pembelajaran di dalam video ini iaitu 4.11 menghuraikan tujuan percukaian, 4.1.2 menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. 4.11 iaitu menghuraikan tujuan percukaian. Sebelum kita mengetahui tujuan percukaian, perlulah kita untuk mengetahui apa itu maksud percukaian. Okey, apakah percukaian? Percukaian ialah satu proses menghasilkan ataupun mendapatkan wang yang dikumpul daripada siapa? Daripada individu ataupun syarikat yang digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan untuk rakyat. Kiranya percukaian ni adalah proses mendapatkan wang daripada rakyat dan dikembalikan kepada rakyat. Okey, contohnya hasil cukai itu diberi kepada rakyat dalam bentuk kebajikan, pendidikan, keselamatan dan sebagainya. Okay, semua hasil cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Okey, tujuan percukaian boleh diringkaskan seperti berikut. Okey, yang mana percukaian adalah sebagai sumber pendapatan kerajaan, okey, untuk mentadbir urus negara dan membiayai projek pembangunan negara untuk rakyat. Okey, dan juga untuk mengagih semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Yang kedua, percukaian adalah alat pelaksanaan polisi kerajaan untuk kesan yang lebih efektif pada polisi. Okey, contohnya adalah pelepasan cukai untuk rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat yang penyayang. Okey, yang ketiga, sebagai kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan, kerajaan akan memperkenalkan beberapa cukai tertentu untuk supaya rakyat mengurangkan pembelian barangan ataupun perkhidmatan tertentu. Contohnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian. Dan yang terakhir sekali adalah percukaian sebagai alat keuangan untuk menstabilkan ekonomi. Okey, seterusnya standard pembelajaran 4.1.2 menghuraikan pelbagai cukai dan seterusnya kesan pengelakkan cukai tersebut dari aspek perundangan dan keuangan. Okey, ada beberapa jenis cukai yang kita akan pelajari iaitu cukai jualan dan perkhidmatan, cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu dan cukai tanah. Okey, kita tengok dulu apa itu cukai pendapatan. Okey, cukai pendapatan adalah cukai yang dikenakan ke atas pendapatan yang diperoleh oleh individu ataupun individu bergaji ataupun syarikat yang beroperasi di Malaysia. Okey, macam mana pelaksanaannya? Okey, individu yang bergaji ataupun syarikat yang beroleh keuntungan perlu mendaftar sebagai pembayar cukai. Okey, kemudian mentaksir pendapatan tahunan, seterusnya membayar cukai pendapatan setiap tahun. Okey, mereka iaitu pembayar cukai ni perlu melaporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan dan rebate. Okey, pelaporan ni boleh dilakukan melalui online ataupun isi borang secara offline. Okey, dan cukai pendapatan dia menggunakan sistem taksiran sendiri yang mana pembayar cukai melakukan untuk tahun sebelumnya. Okey, contoh untuk tahun 2021, okey, pentaksirannya adalah
untuk tahun 2021 pentaksirannya kita buat pada tahun depan 2022 dan tarikh akhir cukai individu adalah pada 30 April manakala cukai perniagaan pada 30 Jun. Okey, semua dokumen resit asal ni maksudnya untuk pengecualian. Okey, ada kita akan tengok nanti pengecualian, pelepasan cukai kita perlu simpan selama 7 tahun. Okey, dan pembayaran cukai dia ada dua cara iaitu sama ada melalui sekaligus ataupun melalui potongan cukai bulanan iaitu kita panggil PCB dan pihak yang bertanggungjawab terhadap cukai pendapatan adalah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, kita tengok apakah kesan pengelakan cukai pendapatan. Okey, antaranya adalah jika tidak memaklumkan layak dikenakan cukai, okey, antara hukumannya adalah boleh dikenakan denda RM200 sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Okey, dalam perundangan dia ada akta seperti berikutlah. Okey, akta seterusnya kalau dia tidak melaporkan pendapatan sebenar, okey, menipu pendapatan tahunannya, okey, hukumannya boleh jadi denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okey, ataupun mungkin juga memberikan maklumat tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri atau orang lain. Denda RM1,000 hingga RM10,000 dan penalti 200% atas cukai terkurang lapor. Okey, dan akhir sekali dengan sengaja mengelak cukai ataupun membantu orang lain untuk mengelak cukai. So dia punya hukuman adalah denda RM1,000 hingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun ataupun kedua-duanya dan juga penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Okey, seterusnya adalah cukai jalan. Okey, cukai jalan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya. Okey, tak kiralah dia ada kereta ke, motor ke, lori, semua pengguna jalan raya dia perlu melunaskan cukai jalan. Okey, pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh. Okey, kemudian kenderaan yang tamat tempoh cukai jalan melebihi setahun, okey, kena hantar kenderaan itu ke Puspakom untuk pemeriksaan. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, okey, kenderaan itu tak dibenarkan berada di atas jalan raya. Okey, cukai jalan ni pihak yang bertanggungjawab untuk mengutip cukai jalan adalah JPJ. Okey. Antara kesan pengelakan cukai jalan iaitu kalau dia menggunakan kenderaan tanpa cukai jalan yang sah, hukuman denda tidak melebihi RM2,000 dengan akta pengangkutan jalan lah. Okey. Dan yang ketiga, cukai pintu. Okey, cukai pintu ialah cukai yang dikenakan kepada semua pegangan atau harta tanah iaitu rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Okey. Cukai ini adalah untuk membiayai kos penyelenggaraan bandar. Okey, contohnya mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, cukai pintu juga dikenali sebagai cukai taksirat. Okey, pihak yang bertanggungjawab untuk cukai pintu adalah PBT, pihak berkuasa tempatan iaitu Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah. Okey. Dan kesan pengelakan cukai pintu. Okey, pengelakan cukai dari segi apa? Iaitu tidak membayar cukai dalam tempoh ditetapkan sehingga adanya tunggakan. Okey, apakah tindakannya? Okey, ada keluar notis dalam borang E akan dikeluarkan. Okey, kalau masih lagi gagal menjelaskan tunggakan dalam tempoh 15 hari selepas notis. Okey, tindakan seterusnya adalah akan keluar waran tahanan dalam borang F dan harta mudah alih boleh disita. Okey. Dan seterusnya yang keempat, cukai tanah. Okey, nama pun cukai tanah. Jadi mestilah dikenakan terhadap pemilik tanah. Tanah jenis mana? Tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan. Okey, ia ditafsirkan sebagai sewa bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965.
Okey, bagi menggantikan cukai tanah pada rumah yang bertingkat-tingkat macam kondominium, pangsapuri, kita ada cukai petak. Okey, dan yang terakhir pihak yang berkuasa, pihak bertanggungjawab untuk cukai tanah adalah pihak berkuasa negeri iaitu pejabat tanah dan galian. Okey, dan apakah kesan pengelakan cukai tanah? Okey, pengelakan jenis mana? Okey, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan. Ini kalau ada tunggakan lagi. Okey, akan keluar notis tuntutan dalam borang 6A. Okey, kemudian masih lagi gagal menjelaskan jumlah yang dituntut dalam tempoh notis tuntutan tadi. Okey, tindakan seterusnya adalah tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Okey, dan yang terakhir adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, cukai jualan dan perkhidmatan ini telah diperkenalkan oleh kerajaan pada 1 September 2018. Dia ada dua jenis iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan dikenakan sekali sahaja pada satu barang bercukai itu ada peringkat pengeluaran. Okey, pada peringkat pengimportan iaitu pada kilang, pada syarikat-syarikat yang mengimport lah. Okey, seterusnya adalah cukai perkhidmatan. Cukai perkhidmatan adalah cukai yang dikenakan terhadap pengguna. Pengguna tu siapa? Kita. Kita sebagai pengguna menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans tentang kafur, penyediaan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Okey, cukai perkhidmatan ni kamu tengok selalunya dia memang akan ada dekat bil. Bil kita. Contoh kamu pergi makan dekat restoran-restoran ternama. Beli makanan di restoran makanan segera. Kat situ dia akan ada charge dia. Okey. Charge cukai perkhidmatan ataupun selalu kita guna service tax. Okey, cukai perkhidmatan ni 6%. Okey, dan pengeluar ataupun pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai bernilai melebihi RM500,000 setahun perlu daftarkan syarikat dia di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, untuk pembekal perkhidmatan pula, okay, kalau perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang RM500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, okey, dia punya pendapatan bercukai dia melebihi nilai ambang RM1.5 juta setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Okey, jadi tak semua syarikat ada kena daftar untuk cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Okey, dia tengok dia punya pendapatan bercukai dia iaitu melebihi nilai ambang berapa ratus ribu. Okey, dan pengutipan cukai ini adalah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Okey, cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan. Jadi maksudnya kita lah sebagai pelanggan pengguna kita yang kena bayar. Okey. Seterusnya kita tengok apa kesan pengelakan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, ini adalah kepada para pemilik syarikat ataupun penjual lah. Dia mengelak macam mana iaitu sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai. Okey, kalau kesalahan pertama dia boleh didenda 10 kali ganda hingga 20 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, kalau kesalahan berulang iaitu kesalahan kedua ataupun ketiga dan berikutnya boleh didenda 20 kali ganda hingga 40 kali ganda amount cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Okey, seterusnya kalau dia amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Okey, hukumannya boleh didenda RM50,000 hingga RM500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Dan yang kalau pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar, okey, menipulah ni kiranya. Okey, jadi hukuman dia boleh didenda RM2,000 hingga RM20,000 atau dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Okey, hukuman yang sama digariskan dalam Akta Cukai Pendapatan 2018.
Okey, jadi itu sahaja dalam video kali ini. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.